automatic pun. So, kita tekan tu. So, tahu-tahulah yang tu is official Telegram pun bot father untuk tawang malah bot sendiri dalam Telegram. So, the next is tawang akan tekan start, and then tawang ada keluar nyepun nak yalah, nyepun sorry kakak Sarawak kita. Betul. Uh, so, ni akan keluar nyepun commands lah. Ni ada new bot, my bots. Dekat situ tawang boleh discover je lah. Tapi the thing that we focus here is on new bot lah, create a new bot. Kita akan buat new bot untuk connect Kecil tu dengan ah. Lalu si Erica. keluar orang ah. Sehat. So, kita akan tekan command new bot and then automatic na ya. And then, alright, a new bot. How we are going to create? So, tong akan namakan taong pun bot ya based on taong pun na yalah objektif sistem objektif lah. So if kami akan beri contoh lah, kami mula buat contoh is rate bot. Ya, kami akan namakan bot kami Reka bot. So dia akan badah good. So kita akan buat username untuk bot kita. So endingnya mesti ada bot. So kita akan teruskanlah dengan Reka bot sebab endingnya masih Reka bot. Okay. So ni akan ada situ lah. Sorry, this username is already taken. And then kita akan ubahlah username. Username bot Reka demo. Okay. So if kita berjaya buat username, apa nama? Create the username, ni akan adalah done compilation, and then ni akan beri benda penting tu, benda tu yang penting, and then yang tu sepatutnya secure lah. Tapi for the sake of this demo, saya ada masalah lah. So yang tu amat penting lah sebab ya untuk tong tahu bot ya lah yang akan hantar message ya dari mereka. So benda tu penting lah. Jangan beri online lah. Okay. So apabila bot tong dah siap, tong boleh nanggal lah. Tong boleh look at your bots lah yang that you have created. So dengan menggunakan command my bots, tong dapat tengok list-list apa nama? List-list bot yang tong dapat lah. So dekat situ kami ada 3 lah. Yang tu untuk kami demo pas tu sebab kami dah ready awal lah. And then tu which is yang kami pun lah tek. So if kita tekan tu, kita dapat tengoknya Oh. pun settings, semua settings API token. If kita mau menanggal lagi API tokennya, kita boleh tekan lagi. Kita mau resetnya pun token, boleh lagi revoke current token. And then boleh barulah. And then dekat bot settings tu, atau penanggal, ni dapat di-invite ke dalam group si apa semua. If-nya jadi admin, apanya pun rights. Yang tu, kita boleh discover lagi lah. So dalam tu tong just yang tu yang penting sebab kami mau demo how it is actually work dalam groups. So tong dah ada bot and then tong perlu invite-nya ke dalam group. So if tong mau dah ada group tong just tanda aja if saya tong boleh create lah group dekat situ new group minta ada tambah member boleh tambah lah tapi tahu boleh post lah patut. And then tu is your group lah. Macam contoh sistem tawang tu macam uh, group tu ada notify data orang yang key in. So selalunya macam admin lah yang receive the notification macam ada data masuk
dekat Reka yang mau langgar notification dekat situ. So untuk purposely pola group untuk the admin lah untuk nyanangga notification lah. So kami akan buat administrator group lah untuk demo tu lah. If tong ada sistem kediri tong akan according tong pun sistem lah tong modify according to sistem tong lah. And then tong dah bola lah tong pun group. And then cara kita mau invite bot dia ke dalam group is dekat situ is tong search kat tong pun ya tu username bot tong tadi. So dekat situ kami pun ya lah username untuk bot yang kami bola tu. Tong tong perlu tekan start dulu lah sebelum tong invite-nya ke dalam group. Okay. Coba lah. Search. So tong ada nya dah ada dalam ya lah apa nama? Dalam Telegram lah dah aktif. So tong boleh invite-nya ke dalam group tu macam tong klik ke administrator group and then klik invite. Tong boleh search dekat situ. Ada sini apa? Oh, saya dah. Dah. Hmm. Terus kadang-kadangnya kami orang perlu search dengan menggunakan username lah takutnya sarut dengan orang yang dah orang lain bot orang lain pula. So dekat situ kami tu sebetulnya hanya akan keluar lah. Lepas if kita orang berjaya dah add tahun pun bot yang akan keluar dekat situ lah macam tu kami ada angkah bot kami dekat situ. So kami ada dua bot data input bot and then data input bot tu. So untuk demo dekat Reka lah lepas tu. So kami coba lah dekat situ. Saya baca. Benar. So okay. So ambil teruskan je lah sebab macam ni macam ya lah cara untuk apa nama tambah bot ke dalam Reka bot tu macam masuk ke dalam group. So Encik Wan, hmm? sebelum kita teruskan boleh minta tolong Encik Wan guna bahasa Melayu. Takut Oh, ada user kita asyik faham. okay, okay. Okay, So sorry thank you, thank you. tak maaf. So kita akan start dari bagaimana nak buat bot lah. So dekat sini saya akan search bot pada dekat Telegram, which is yang betik, yang verified. Yang ni official bot dari Telegram, and then kamu pilih itu. So lepas itu kita akan tekan start. Kita akan menggunakan menggunakan command start untuk uh, menggunakan command tersebut, and then dia automatik lah beri command list untuk kita guna dalam Botfather. So in order kita nak buat bot kita,
kita akan buat menggunakan uh, command ni lah, new bot ini. Kamu boleh type ataupun kamu boleh klik je dekat command tu. So dia automatic lah. So kamu akan follow dia punya instructions. Macam dia kata dia nak choose a name for your bot. So letak bot yang nama bot yang kamu mahu letak lah based on sistem kamu. So lepas tu dia minta username and then if dia ada clash dengan bot lain, username bot lain, dia akan cakap lah, cakap. Dia akan tell you lah, this username is already taken. So apabila dah selesai buat username tu, dia macam tak ada yang sama lagi lah bot tu. And then dia cakap, dia dia inform lah, congratulations. So berjaya buat bot tu lah. So dia akan beri HTTP punya API ni. Yang ni jangan share dekat siapa-siapa sebab dia boleh control bot kamu juga if dia ada key ni lah. So kita akan teruskan dengan invite bot tu dalam group lah, administrator group yang saya buat tadi. So saya akan mencoba lagi untuk add Rekabot tu ke dalam group ni. So first thing first, kita perlu tekan invite lah. Button invite dekat sini, invite members, and then kita meletak dia punya username lah. So macam tadi saya buat Reka demo bot. Dia tak ada. So kalau berjaya add bot ke dalam group, dia akan jadi macam inilah. Dia akan ada data input bot and data input bot tu. Sebab yang ni bot saya buat sebelum ni, and then saya add ke dalam ni lah. So untuk tujuan demo rekap untuk hari ini. So kita akan teruskan. So apabila kamu sudah siap configure bot-bot yang ada dengan grup Telegram dia sendiri, so kita boleh proceed dengan sistem mereka. So di sini saya ada buat app Telegram demo lah dalam iReka punya sistem. So kita akan coba explain lah how it works di dalam ini. So di sini kita ada dua form. Saya buat dua form yang simple, iaitu input Telegram, which is just data-data yang kita input terus masuk ke dalam Telegram. Saya drag ke sini ya. So okay. So dekat input Telegram and then input Telegram. Yang ni saya buat khas kalau kita nak buat sistem yang ada perlu approval lah. Kalau dia approve, dia akan masuk dalam group Telegram. Yang ni simple je lah. Yang ni just kita boleh menggunakan dia trigger by on save ataupun on save or on submit lah. So di sini saya ada buat form, ada 4 input, name, age, date of birth, and place of birth. Yang ni is text, type text, place of birth sama juga. And then age ini type number, and then date of birth ini saya guna detika lah. So macam mana saya connect
dengan uh, saya punya bot. So kita akan tengok dekat life cycle, sebab life cycle yang trigger connection dari Reka ke Telegram. So kita akan pergi ke life cycle, and then kita akan nampak dekat sini. Saya dah buat komen macam mana dia bergerak, dia ngambil data dari form tu, and then dia bergerak masuk ke dalam Telegram punya chat group, and then API bot itu sendiri. So di sini kita dapat tengok. Yang ni saya buat sebab dalam reka yang time input itu, date input, dia akan data dia is timestamp. So in order to make it readable dalam Telegram group, kita akan perlu convertnya ke human readable format lah. So dekat sini saya ada buat function format date, and then yang ni kita akan tukar timestamp ke tarikh yang manusia dapat tengok lah. Dia tak baca yang 010 itulah. So di sini dekat ini kita akan ambil data-data di form tu, input-input macam name, age, date of birth, which is saya menggunakan format date tadi untuk convert timestamp, and then place of birth. So place of birth tu text lah sama dengan name. Age tu number. So should be no problem lah. Yang ni saya buat link yang redirect form tersebut ke dalam reka if dia dah tengok entry yang orang tu isi lah. Yang ni additional je. Tapi if uh, if nak lebih gempak, boleh lah letak ni. Lebih function lah. Sebab klik je kan. And then dia terus ke sistem tu. And then next is ini data array yang saya buat. Yang ni akan muncul, yang ni saya buat yang akan muncul dekat Telegram nanti. So yang ni template dia lah. So saya buat hello new data set from the demo form. So ini dia akan tarik constant variable name ke, ke sini lah. And then age dekat sini, the place of birth dekat sini. And then view URI, saya letak dekat sini. So kalau dia ada notification, dia ada link untuk pergi ke sistem tu terus lah. So the next is saya combine string dalam array itu menggunakan join dengan command rn, new line breaks. So dia akan lebih cantik lah masuk dalam sistem tu. Lebih cantik. Nanti kita tengok apa result dia. So yang ni penting sebab yang ni akan menunjukkan mana perginya kamu punya orang data-data lah yang kamu submit dari sistem mereka ataupun episode dan sebagainya. So cara nak cari Telegram chat ID is kalau you dah buat group dalam Telegram, kamu akan perasan dekat URL tu dia ada nombor dekat atas tu bermula dengan hashtag. Tapi hashtag kamu tak ambil lah. Kamu ambil dari tolak tu saja. Tolak kata. Okay. Dia tolak tu saja, and then kamu copy dari link atas tu, and then kamu letak dekat atas sini. So
Yang ni penting lah sebab nak tunjuk dekat group mana dia nak letak message tu. Hmm. So, bot API token tu ialah bot yang kamu buat dekat bot father tadi. So, kamu pergi ke bot father tadi, and then in my case, sebab yang Reka bot tu tak dapat masuk dalam group tadi, saya menggunakan bot yang adalah sedia ada, which is data input bot, and then data input bot tu. So, untuk form yang pertama, saya guna data input bot. So, saya akan buat pergi ke bot father balik. Saya akan tengok list bot saya, my bots, and then data input demo bot. Yang ni terpulang kepada korang lah. Sebab lain orang, lain bot dia lah. Tekan kali ni, and then tekan API token. Yang ni kita perlu letak ke dalam ni. So kita copy saja, tekan je. Dia automatic copy to clipboard. Okay. And then kamu paste ke dalam ini. Sebab token sama kan. So dia tak berubah lah. Okay. So yang ni setelah itu yang ni benda yang kita boleh uh, perolehi dekat Telegram API documentation. So yang ni dia punya URL untuk API punya Telegram lah. And then yang ni is for buat post request lah untuk send message tu lah dekat Telegram menggunakan URL search params. So apabila dah siap ini, so it means ya dah bolehlah untuk membuat notification ke Telegram. So kita akan cuba demo. Kita akan tekan save. So kita akan coba, kita tekan play. And then contohnya in real world case lah. Kamu ada sistem yang ni orang luar yang akan isi detail-detail dia, and then notify data-data tersebut dekat Telegram tersebut. So kita teruskanlah dengan type demo Ali bin Abu macam biasa. So umur 19. Kita boleh letak 2004, 1 Oktober 2004. Itu apa, serian. So dekat sini saya dah letak JavaScript to trigger on save. So apabila kita tekan save, dia akan insyaAllah keluar dekat sini. Okay, bismillah. Oh, tidak berjaya. Sekejap lah. Saya perlu tengok coding dia. So, dekat sini. Saya akan copy balik ni. Okay. And then buat. Kita akan tarik dia punya API. Okay. Buat token. Nanti kita tengok
yang inilah konsol. Okay. Kita coba sekali lagi ya. Nampaknya nampaknya ada masalah ke sini. Ya, saya coba dengan yang ini dulu lah. Input to Telegram with process. Ya. Yang ini is notify menggunakan proses lah dalam form tersebut. So saya letak if the approver approve the form, the entry, dia akan buat notification dekat Telegram lah. Okay, so saya akan demo dulu. Saya akan buat. So approver, saya akan login as approver. And then, so dekat sini tak apa tengok lah. Saya buat approve, view and approve dekat sini. And then if kita approve, and then data akan masuk ke dalam group ni lah. Oh, oh tidak. Tidak fungsi juga. So, di sini ada masalah technical sedikit lah. Hmm, saya perlu cek fotonya. Yeah, should be no problem. Kita perlu cek dekat setting bot jugalah. Takut dia tidak allow untuk post ke dalam group. So, kita akan coba menggunakan bot baru lah. Saya akan invite bot Reka tadi. Nah, saya buat bot baru. Oh, dapat buat bot baru. Saya menggunakan bot yang second lah. So, okay, kita akan coba. Oh, dia saya rasa ada restriction lah dekat
um, grup Telegram ni. Sekejap, saya try invite bot tersebut ke dalam grup lain pula. Okay. Betul-betul. Data input. Kita akan copy lah nama-nama bot tu. Kita invite ke dalam. Okay. So, kita akan coba dulu. Okay, data input bot ada masuk ke dalam administrative group. So, saya akan edit balik lah. Dia punya setting untuk data-data dari game chat ID and then dia punya bot token lah. And then yang ni kita akan referring to this group and then dengan bot token kita akan ambil bot token untuk data input bot tu which is yang ni. Kita copy, kita letak dalam ni. Okay, kita save. Tekan play, kita test. So ya berfungsi dengan baik. Saya rasa ada restriction dekat grup Telegram ni. So tak dapat pakai lagi. Maybe perlu atur lah dia punya setting dekat tu. So allowing bots untuk chat ke dalam tu. So dekat sini tak dapat tengok lah. Yang kita buat tadi, hello new data set from. So dia akan buat data tu masuk dalam ini dengan list-list tadi lah yang macam contoh saya buat dekat data array tadi. So dapat tengok dekat sini. So yang ni kita buat macam message untuk yang keluar dekat sini lah. So dekat sini kita ada hello, hello, name dia, dia ambil name dari kita punya input tadi, age, dia ambil number input dari form, and then date of birth tadi kan dia kalau dia kita tak letak format date tu, dia akan keluar dalam timestamp punya format lah. 10101. So kita perlu convert lah benda tu untuk kita tengok oh 1 Oktober punya macam tu. So place of birth dia tarik text input dari form tadi lah. And then biar yang ni extra tadi. Dia dapat kalau kita letak kalau kita tekan and then dia terus pergi ke input orang isi tadi. So convenient lah sebab dia buka sistem terus. Tak payah nak pergi ke uh, pergi ke URL isi pergi browser apa semua dia automatic buka lah. So yang ni kita dah demo and then saya nak buat contoh yang simple menekan image pula. So yang ni selalunya orang buat untuk reporting. Macam contoh kamu ada kerja dekat satu company and then kamu buat sistem reporting. So any staff or user lah yang nak buat report tentang kerosakan ke apa ke macam perlukan gambar apa yang rosak. So yang ni just simple form yang menunjukkan macam mana kita buat Telegram ni keluar gambar sekali. So benda yang sama, tetapi yang ni saya buat dengan proses
apabila approver sudah approve report tu, dia akan keluar ke sini lah untuk siapa-siapa yang terlibat take action. So, kalau dekat input Telegram, kita letak dekat life cycle. Kalau kalau kita ada proses, kalau nak trigger macam approver perlu approve baru dia trigger function tu. So, kita akan letak function ni dalam tab callback. So, yang ni adalah kod untuk saya buat untuk proses. So, yang ni sangat penting lah dalam proses sebab kita nak tahu kalau klik button apa dekat approval tu, dia akan execute the function lah. So dekat sini saya ada letak if status is approved dalam proses dia tu, baru dia akan run this function. So dekat sini saya ada buat constant image yang file upload. Saya buat yang ni guna dia punya custom file punya link lah. So dapat view file image tu, and then yang ni based on dekat form, yang ni text input lah. Yang ni view URL, view 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 link lah, view link. So yang tiga ni saya akan buat macam tadi, kita compile as array. Yang ni cara nak import, bukan import, cara nak how the message should be like in the system lah. Oh, ada orang sudah menggunakan saya punya API. Dekat sini. Okay. So jangan share ke siapa-siapa API. Ini contoh worst case scenario. Don't like that. Okay. So dekat sini macam biasa kita perlu Telegram bot configuration dia, dia punya bot token, and then function tu lah. Tapi yang ni ada extra sedikit, ada spice sedikit. Kita akan letak send foto. Yang tadi ada just send message kan? Yang ni kita akan buat send foto. So dia akan view terus foto lah dekat sistem tersebut. So kita akan demo. Tapi kita perlu atau ini dulu sebab saya ada buat modification tadi. So kita akan copy lah group ini. Group ini. Okay. Kita akan copy chat ID. Kita paste dekat sini. Okay. So pastikan ya betul. Takut dia pergi ke group lain nanti. So, and then bot token tu kita perlu menggunakan bot father tadi lah sekali lagi, and then ambil dia punya API lah, API token. So kita paste dekat sini. Kita orang sawak template, template ya. Okay, paste. So everything sudah good, very good. Semua sudah nice. Yang ni saya buat custom lah sebab yang ni dia dapat run both function lah, gunakan dynamically lah. Sebab dia ada send photo, send message, saya ada dua function yang berbeza kan. So kita akan tengok macam mana ia berfungsi. So kita save. So kita akan login as user biasa. Yang ni tolong boleh set lah dalam sistem tersebut, depending korang juga ah. Tekan input the Telegram, and then contoh buat reporting kan, perlu upload gambar,
perlu letak contohnya. Oh, nama saya. Apa, apa pokok lah. Yang ni saya ada letak gambar Mekah and then pokok. Yang ni yang ni orang perlu atur balik lah macam mana rupa form tong tong kamu nanti. Hmm. So apabila dah fill the form and then tekan submit and then dia pergi ke approval lah. Tapi dia belum keluar ke sini sebab dia trigger gunakan apabila approve report tersebut. So kita akan login as approval lagi. So saya login as approver. Saya akan cek. Oh, ada orang report. So if kita nak approve ini, okay. Apabila tekan submit, insyaAllah dia akan keluar dari sini dengan gambar sekali lah. Kita akan saksikan lah. Okay. Macam itu. So, ia berjaya mengeluarkan komen pokok dengan dia punya entry lah dekat sini. And then dia akan keluar dia punya gambar dekat bot Telegram tersebut. Tepukan. Bagi gemuruh. Okay. So, untuk demo, ini sahajalah yang saya nak sampaikan. And then kita teruskan ke slide balik. J1 kita ada masa 5 minit lagi, tapi mungkin Okay. ada beberapa slide ataupun sesi soal jawab yang J1 kita boleh buat lepas ni lah. Okay. Saya ada satu slide rasanya yang untuk ending dia. Okay. So yang ni, okay, kamu orang nampak slide ini? Nampak. Nampak, okay. So yang ni cara-cara yang saya cakap tadi lah. Macam mana nak invite Telegram, saya nak buat form dalam mereka, yang ini cara-cara dia lah. Dia punya flow macam inilah. Yang coding tadi saya dah show dalam sistem tu tadi. And then, so kesimpulannya dekat sini, Telegram bot dapat engage user, membuat workflow lebih senang, enhance customer support, and then banyak creative possibility yang kita buat lah menggunakan bot tersebut sebab API sudah ada, doc sudah ada. Apa kata kita menggunakan ilmu developer yang sedia ada untuk menggunakan Telegram API ini dengan sebaik mungkin, and then last and not least explore lah community tutorial yang ada dekat internet untuk Telegram bot untuk kita menggunakan Telegram bot dengan sebaik-baiknya. Okay, sekian, terima kasih. Okay, thank you so much yang kita ucapkan kepada Encik Wan Muhammad Zarif. Satu Terima kasih. sesi yang sangat menarik sebab walaupun ada challenging part tadi tapi dapat diselesaikan dengan baik. Thank you so much. Dan Sama-sama. kita ada beberapa soalan di chat box Encik Wan daripada Encik Hasmadi. Dia tanya nama bot ya ikut nama sistem kah? Ikut kita punya nama sistem kah? Nama bot. Nama bot kah? Semestinya. Nya depend dengan tolong jual lah. Kakak Sabah? Boleh kah? Better guna bahasa Okay. Malaysia. Nama bot tidak penting sebenarnya. Dia just hanya untuk kamu invite ke dalam grup Telegram saja. Yang penting dalam hendak menggunakan, yang penting untuk mengintegrate sistem mereka dengan Telegram
adalah dia punya Telegram chat ID, and then dia punya API bot token. So benda tu, dua tu je yang penting. Yang nama tu, yeah, it depends on user sendiri lah nak angkah nama apa, eh letak nama apa. Ah, dia tidak mempengaruhi apa-apa, just kalau kita tengok dekat macam ni ya, macam ni, dia nama dia macam lebih cantik lah kalau dia grouping ikut function report tu sendiri, macam yang ni reporting bot ke sistem apa ke, macam tu. Dia depend dengan orang jugalah. Ada Hmm. kat screen. Ah, ada. Dia ada kat screen. Saya ada kat skin. Ah, Oh, minta maaf. Lepas. Oh, nampak? Masih di slide. Oh, okey. Yang ni. So dekat sini, kalau saya macam ni untuk purpose demo, saya letak data input bot. Tapi kalau ada sistem, contoh korang ada sistem reporting kan, yang ni boleh untuk kita boleh nama bot ni untuk reporting facility. Kalau bot second kamu nak letak dekat situ, reporting untuk technical saja, macam IT punya IT punya report saja. It depends dengan orang sendirilah. Hmm, untuk Itu letak apa. bagi memudahkan kita rujuk which one yang kita pakai lah. Kita Betul. rujukkan memudahkan lah. Okay, Ah, ada beberapa lagi, ada dua lagi soalan. Yang satu tadi dia tanya juga, boleh jadi mailer kah? Yang ni. boleh. Boleh, tapi dalam episode dalam reka pun dia ada function mailer sendiri, so tak perlu risaulah. Dekat sini kita boleh letak, kalau input to the game ada orang isi, dia ada dekat sini. Kita boleh buat mailer sendirilah dekat sini. Ah, yang ni yang kemudahan yang sudah ada dekat reka lah. Ah, kalau in case yang untuk integrate with Telegram, dia perlu coding sedikit lah. Kalau mailer sudah ada lah, just kita perlu buat mailer dekat sini, mailer manager, create mailer. So if any input yang di save ataupun di submit, dia akan automatic email the user ke, the approver ke, which one lah yang kita desire. Gitu. Okay, masa kita sudah tamat, jam 10. Okay. Mungkin untuk yang terakhir, adakah sesiapa yang punya soalan nak tanya terus kepada speaker kita? Mungkin satu soalan terakhir? ada. Ada, okay. Boleh tak? Silakan. Boleh. Okey. Boleh. Okey, soalannya, uh, support HTML tak? Dia punya kalau yang tu, dia pertama sekali soalan dia support HTML formatting tak? Lepas tu kedua, boleh asalnya lebih pada kalau recommendation lah, boleh kita pindahkan ke Lambda kah kalau dari life cycle tadi? I mean coding dia. Oh, kalau kalau ke Lambda boleh, Boleh. buat ke Lambda, boleh Ini buat ke satu, Lambda. satu lagi soalan, tak tahulah Hmm. pernah try ke tak. Ah, Kalau bolehkah dari apa nama? Yang ni kan dari sistem pergi ke Telegram. hmm. Saya nak tahu juga kalau bolehkah kalau dari Telegram orang ses tu dia masuk ke sistem. Ah, tentu saya belum hendak discover lah, sebab so there's a two-way communication between the platform lah. Tapi setakat ni saya buat yang menggunakan entry lah. Saya akan discover macam mana nak menggunakan endpoint dari Reka, integrate with Telegram bot lah, untuk dia macam kalau kita type je dekat sini, dia akan masuk input ke dalam Reka lah. Ah. Uh, Ini secara, satu lagi dia ada kuota kah? yang ni Tak ada. tak ada, Oh dia kuota. boleh. Okey, unlimited lah.
unlimited lah. Setakat yang saya guna lah. Belum ada limitation. Itu saja. Okey, terima kasih untuk soalan kita yang terakhir. Actually ada soalan juga dekat apa tu kita punya chat box. Nanti mungkin boleh PM kepada speaker kita. Dan dengan Okay. ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Wan Muhammad Zarif yang telah membawa kita dalam sesi pertama kita tadi dengan topik beliau reka dan Telegram. Dan saya juga mungkin agak baru, tapi saya dapat belajar juga daripada apa yang dikongsikan oleh Encik Wan Muhammad Zarif tadi. Thank you so much Encik Wan. Sama-sama. Sampai kita jumpa lagi pada next session lah kalau ada nanti ya. Okay. Okay, thank you so much. Okay. Okey, bagi meneruskan sesi kita untuk sesi seterusnya, reka tadi dengan reka dengan Telegram, sekarang kita akan dengarkan perkongsian mengenai reka dan WhatsApp, salah satu apps yang banyak kita gunakan juga. Dengan ini kita akan memperkenalkan speaker kita seterusnya iaitu Cik Nur Anisha binti Muhammad Hamzah. Beliau merupakan Information Technology Executive di Center for Information Technology Management, ICATS. Tanpa membuang masa, kita menyerahkan waktu seterusnya kepada Cik Nur Anisha binti Muhammad Hamzah untuk sesi seterusnya. Dipersilakan. Okey, mungkin boleh on dia punya speaker. Mic, sorry, mic. Miss Cik Nur Anisha lupa on mic. Hello everyone. Hello, okay. Okay, boleh dengar nak? Boleh. Assalamualaikum and good morning. Okay, hari ni saya akan buat Reka Week Knowledge Sharing Session. More to Reka integration dengan WhatsApp. Okay, saya mulakan dengan memperkenalkan diri saya lah. Okay, my name is Nur Ainisha. Saya akan gunakan dua bahasa. So, kalau mun ada impromptu bahasa Sarawak, excuse me. My name is Nur Ainisha Muhammad Hamzah. Okay, I work as IT Executive System Developer in ICATS University College. Okay, in 2022, I graduate in